Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita tengok video dulu ni. Video apa tu? Siapa tahu? Video nyanyian lagu Negaraku. Hari apa kita nyanyi lagu Negaraku? Hari Isnin setiap hari Isnin. Sebelum ni lah, zaman sebelum kena pandemik, dengan virus kan ni, zaman dahulu kala. Tahun terakhir kita berhimpun untuk menyanyikan lagu Negaraku ialah awal 2020. Jadi yang tu tak penting lah. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah apa yang kamu dapat lihat dalam video tu tadi semasa nyanyian lagu Negaraku itu tadi. Apa yang kamu dapat lihat? Sekumpulan anggota tentera yang menjulang bendera Malaysia tu, kemudian dia buat apa? Dia ikat bendera tu pada tali dan dia tarik pelan-pelan sampailah bendera tu naik ke puncak tiang. Okey. Perbuatan yang sekumpulan askar tu buat sama juga seperti mana yang kamu saksikan di sekolah pada waktu perhimpunan. Betul tidak? Waktu perhimpunan rasmi hari Isnin tu ada pengawas, murid lain nyanyi lagu Negaraku, dia pun tarik. Okey, tarik bendera tu naik sampai ke puncak tiang tu. Okey. Kita nak tahu, kita nak belajar apa yang membolehkan bendera tadi tu dinaikkan ke atas tu. Jadi apa yang kita nak belajar ialah tentang alat yang digunakan tu. Mesin kita panggil. Mesin ringkas. Okey. Pada di penghujung tiang bendera tu, dekat atas tu ada yang kita sebut sebagai takal. Okay, fungsi takal ni ialah nak memudahkan pergerakan tali itu agar bendera tu dapat dinaikkan. Jadi kita nak tengok apa lagi yang berkait rapat dengan alat mesin bernama takal ni. Okay, mari kita tengok. Okay, ini adalah sebahagian yang relate lah, yang ada kaitan dengan situasi tadi tu. Okay, kita tengok gambaran di sebelah saya ni. Okay, di sebelah saya ni di mana Lim dan ayahnya sedang berbual-bual di anjung rumah. Tahu tak anjung apa dia? Kadang-kadang bahasa yang diguna pakai ni, bahasa buku ni ramai tak tahu. Anjung ni balcony lah. Disebut balcony. Ataupun bahasa lama disebut beranda. Balcony. Sedang dia lepak dengan bapak dia tu, Lim pun ambil teropong. Tengok keadaan keliling, tiba-tiba dia terpandang satu objek. Terpandang satu pemandangan di mana
dekat ujung sana tu ada satu bangunan yang baru dibina. Di puncak bangunan yang baru dibina tu ada satu objek lagi, ada satu mesin yang sedang bergerak. Okey, mesin tu dipanggil apa? Dipanggil crane. Crane digunakan untuk mengangkat bahan-bahan binaan daripada permukaan bumi naik ke atas. Okey, naik ke atas. Jadi crane tu dia mengangkat beban tu, barang-barang tu menggunakan kabel ataupun tali. Okay. Tali ataupun kabel yang menarik beban tu dikurangkan beban dengan menggunakan takal. Okey, dalam gambar di sebelah saya ni, okey. Sebelah saya ni di bahagian bawah sana tu, okey, dia tunjuk takal tapi tak nampak sangat sebab kita akan zoom lagi, kita nak tengok apa itu takal. Bagaimana takal berfungsi, bagaimana takal tu dapat membantu banyak kerja. Walaupun dia mesin yang ringkas, walaupun dia mesin yang ringkas tapi amat berguna, sangat-sangat berguna. Kita tengok lagi. Okey, ini takal. Gambar yang bawah ni. Gambar yang sebelah saya ni, yang bawah ni, okey. Takal ialah satu contoh mesin ringkas yang memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang kecil. Maksudnya kita nak angkat beban yang berat tapi hanya perlu tenaga yang kecil saja, daya yang kecil. Jadi beban tu dapat diangkat. Sama juga kita nak angkat nak tarik bendera tu. Okay, bendera tu walaupun dia ringan, cuma selembar kain, selai kain, tapi jika kita ikat pada tali dan kita nak naikkan tanpa takal agak susah. Dia tersekat-sekat kadang-kadang. Jadi dengan takal tu kita dapat tarik bendera tu naik ke atas dengan lebih mudah. Takal tetap mempunyai satu roda beralur yang membolehkan tali nak melaluinya. Okey. Nanti saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan roda beralur tu. Kemudian takal tetap juga ada beberapa komponen lain iaitu seperti tali, roda dan gandar. Takal berfungsi apabila tali yang melalui alur ditarik untuk mengangkat beban. Okey, berdasarkan penyataan dekat sebelah saya ni, di sebelah saya ni, nak terang tu agak mudah. Tapi untuk kamu faham mungkin bahasa buku, bahasa saintifik, mungkin agak sukar. Okay, jadi saya akan sertakan contoh lah. Okey, ini bagaimana yang dinamakan takal tadi lah. Okey, tengok gambar yang di bawah ni dulu. Okey, di sebelah saya ni dulu. Okey, jangan tengok yang atas ataupun yang ni, yang sebelah ni dulu. Okey, bahagian tetap takal yang dimaksudkan dengan alur. Okey, yang dimaksudkan dengan alur. Mana jauh sangat ni gambar ni. Okey, yang dimaksudkan dengan alur tu, okey, nampak mouse saya ni. Okey, alur ni ialah yang bahagian roda ni dia ada satu macam longkang lah ataupun parit berbentuk alur ni untuk tali berada di dalam ruangan tersebut. Jadi alur ni untuk ruangan tali ataupun kabel lah. Roda ni yang bulat ni lah. Okey, gandar ni pula yang bahagian tengah yang memegang roda tersebut. Yang memegang roda tersebut. Okey, jadi ini dipanggil takal tetap. Maksudnya takal yang dekat atas saja, tetap tanpa bergerak ataupun berpindah. Okey, contoh macam tiang bendera lah. Kita nak naikkan bendera tu. Okey, takal tu ada kat atas, dia tetap kat atas. Dia tak turun naik. Yang turun naik ialah apa? Yang turun naik ialah tali dan bendera. Takal tu dekat atas, sebab tu dipanggil takal tetap. Okey, beban yang kita angkat tu, angkat naik, daya yang kita kenakan ialah pada tali yang menarik. Okey, tali yang menarik. Okey, konsep sama macam bendera tadi. Masa nyanyian lagu negaraku, bendera tu merupakan beban. Pengawas yang tarik tu menggunakan daya. Ataupun askar yang tarik tali tu menggunakan daya. Jadi takal memudahkan, memudahkan
beban diangkat dengan menggunakan daya. Tanpa daya tak naik juga. Tanpa daya pun takkan naik. Jadi kita kenakan daya. Cuma bezanya dengan ada takal, daya tu dapat dikurangkan. Beban daya tu dapat dikurangkan sebab adanya takal. Okey, takal tetap mempunyai satu roda beralur yang membolehkan tali melaluinya. Okey, apakah takal dan kegunaannya? Nanti saya akan tunjuk akan infografik yang lain. Okey, tengok gambar yang dekat atas saya pula ni. Okey, yang ini kita gabungkan antara takal tetap, okey, yang di atas sekali tu dengan takal yang bergerak. Okay, faham tak? Dia gabung dua. Satu takal yang tetap dekat atas je, diikat. Satu lagi takal yang bergerak. Boleh ikut naik dan turun bersama daya. Okey, nilai daya kurang daripada separuh berbanding berat beban. Manakala daya perlu bergerak jauh dari arah daya perlu bergerak jauh dari dan arah pergerakan daya diubah. Okey, macam ni. Okey, boleh nampak mouse saya saya gerakkan mouse ni. Okey. Ini adalah beban. Okey. Tali ni okey. Dia sambung kepada takal yang tetap ni. Bezanya beban ni dikurangkan lagi separuh. Lagi separuh. Maksudnya kalau kata beban tu, contohlah kata beban tersebut beratnya 10 kg. Contoh Okey, dengan menggunakan takal bergerak, daya effort kita nak tarik tu dapat dikurangkan separuh daripada tu. Separuh daripada tu. Maksudnya lebih mudah lagi dengan menggunakan gabungan takal tetap dengan takal berubah. Okey. Jelas tuan-tuan tu? Jadi saya akan tunjukkan infografik yang seterusnya. Okey, gambar yang di sebelah atas tapi sebelah kanan, sebelah kiri saya tu. Takal ialah satu contoh mesin ringkas yang memudahkan beban diangkat ke atas dengan menggunakan daya yang lebih kecil. Okey. Satu, kita nak angkat beban daripada bawah naik ke atas. Contoh macam kabel car. Kereta kabel. Kereta kabel tu ditarik dengan adanya takal. Okey, kalau kamu siapa yang pernah naik kereta kabel tu dekat Genting tu, cuba kamu perhatikan dongak ke atas tu, tengok keadaan kereta kebal tu. Kereta kebal dah, kereta kabel. Kereta kebal tu yang perang tak? Okay. Ni kereta kabel lain. Okay. Kereta kabel tu kamu perhatikan ada macam roda yang sedang berputar. Okay. Itu kita sebut sebagai takal lah. Kalau kamu perhatikan dia punya roda tu ada alur. Okay, ada alur. Satu lagi tali digunakan, satu lagi kabel untuk digunakan untuk tarik kereta kabel tu naik ke atas. Okey, itu takal yang digunakan untuk mengangkat beban daripada bawah ke atas. Ada lagi satu takal yang digunakan untuk menurunkan beban daripada atas ke bawah. Contohnya macam orang yang main zip line ataupun flying fox. Kalau kamu pernah pergi tengok ataupun pernah merasai sukan flying fox tu okay. Flying fox tu kita naik dekat atas tali kabel tu yang tergantung tu. Bila kita turun daripada puncak ke bawah sangat laju. Sebab apa? Dengan adanya bantuan takal tu. Jadi dia memudahkan pergerakan kita menuruni dengan menggunakan puli ataupun puli dalam bahasa Inggeris lah. Nama bahasa Melayunya takal. Sebutan bahasa Melayunya ialah takal. Okey. Okey, takal banyak digunakan dalam kehidupan seharian. Takal memudahkan beban diangkat. Selain takal tetap, terdapat beberapa jenis takal yang lain seperti takal bergabung dan takal bergerak. Okey, takal bergerak ni seumpamanya nanti ada video saya tunjuk tu, nanti kamu tengok contoh-contoh takal lah. Takal digunakan dalam banyak bidang seperti kalau di pelabuhan, takal pada kren memudahkan kerja membungah kontena dari kapal ke lori ataupun daripada lori ke kapal. Manakala di tapak pembinaan pula,
Takal pada kren memudahkan kerja untuk mengangkat bahan binaan. Itu yang digunakan dalam pelabuhan dan tapak pembinaan. Takal juga digunakan dalam lift. Lift siapa yang duduk rumah kondo apartmen tu, yang lift yang kamu duduk naik tu. Okey, untuk menggerakkan lift tu atas ke bawah tu, dekat bahagian atas ada satu motor untuk mengangkat lift tu. Dan satu lagi puli. Nak memudah ni takal lah, nak memudahkan lift tu diangkat. Lagi cepat. Kalau tak ada takal tu, okay, ambil masa, beban pula lagi ni, nanti mesin tu pula, motor yang mengangkat tu lagi apa? Lagi cepat rosak. Jadi kita tengok contoh-contoh lain takal. Okey, ni bagaimana takal tetap pada sebuah kren berfungsi. Yang ini penerangan lah. Kalau kamu perhatikan macam mana kren mengangkat barang tu. Okey, ini adalah contoh model kren menggunakan model lah. Model ini mempunyai bahagian tapak, bahagian bawah ni tapak, tiang, lengan, boom, istilah dalam bahasa Inggerisnya boom, dan tali. Bagaimana model ini fungsi? Ini antara alatan komponen, alatan ini komponen yang terdapat pada sebuah model kren. Okey, kamu tengok urutan rajah ni 1, 2 dan 3. Okey, kamu perhatikan kalau boleh nampak dengan agak jelas ni. Okey. Sebelum beban diangkat, beban tu berada di permukaan lantai ataupun bumi. Perhatikan tali pada model kren ni, talinya kendur. Okey, tengok gambar urutan yang kedua. Semasa beban diangkat, beban mula meninggalkan permukaan bumi ataupun lantai. Perhatikan tali tu semakin apa? Dia semakin meregang. Semakin meregang sebab tali tu dah dikenakan daya, effort untuk angkat berat tadi, beban tadi. Gambar ketiga tu beban berada di puncak. Berada di puncak lah. Tali tu semakin meregang. Jadi tali ni adalah effort, daya yang dikenakan untuk mengangkat beban. Okey, yang ada tangan yang memegang tu, okey, dengan puli tu pusing untuk menggunung tadi itulah. Kita tengok lagi contoh ni ada tak. Okey, ni kegunaan lain takal. Tadi yang pertama tadi saya dah tunjuk untuk menaikkan bendera. Selain itu menimba air dari perigi. Kamu mungkin tak pernah tengok kot perigi. Zaman kamu ni semua apa? Semua dah guna air pipe. Zaman saya kecil-kecil dulu ada. Zaman mak ayah kamu masa kecil mungkin pernah merasai lah kehidupan ada perigi ni. Tapi kalau mak ayah kamu masih muda, rasanya zaman tahun 90-an tu dah tak banyak dah perigi. Zaman saya ada. Tahun 80-an, 70-an tu masih ada lagi yang menggunakan perigi. Jadi untuk mengangkat air baldi tu daripada dalam perigi tu naik ke atas, nak memudahkan kerja tu, kita guna takal. Kalau dulu sebelum ni kita angkat, bayangkan kita nak angkat baldi tu, kita ikat dengan tali, kita angkat. Berat sebab apa? Kita terpaksa menanggung beban. Jadi dengan menggunakan takal tu, dia mengurangkan beban tu separuh daripada tu. Separuh daripada beban tu. Itu fungsi takal. Okey, takal juga digunakan pada kapal-kapal nelayan untuk memudahkan kapal menarik jaring ataupun pukat naik semula ke kapal. Okey, persoalan timbul, apakah yang berlaku jika pukat ditarik tanpa menggunakan takal? Yang kedua, apa yang berlaku jika barang yang berat diangkat tanpa menggunakan takal? Yang kedua saya dah jawab tadi. Tanpa takal, kita terpaksa mengangkat beban tu sama berat. Contoh kita angkat beban, kata baldi berisi air, kita anggarkan dalam beratnya 15 kilo.
beban yang kita kenakan tu sama 15 kilo. Tapi bila kita menggunakan takal, kita dapat mengurangkan beban tarikan tu separuh daripada beban. Maksudnya kalau kata kita andaikan beban yang kita tarik tu lebih kurang 15 kilogram. 30 kilogram barang ni baldi tu mesti 30 gram. Maksudnya kita tarik tu dengan menggunakan takal, kita hanya tarik 15 kilogram saja. Maksudnya separuh daripada beban. Sebab apa? Puli tu dah mengurangkan beban yang sebenar. Okey, terima kasih. Okey, ini habis untuk slide saya ni. Okey, saya akan tunjukkan video. Terdapat mesin ringkas yang kita gunakan setiap hari yang menjadikan kerja kita lebih mudah. Salah satu daripada mesin ringkas yang biasa digunakan ialah takal. Suatu contoh takal ialah takal tetap tunggal. Bahagian-bahagian takal tetap tunggal ialah roda beralur, ganda, tali dan beban. Bagaimanakah takal berfungsi? Beban diangkat dengan menarik tali yang melalui takal tetap. Mari kita lihat beberapa kegunaan takal. Kereta kabel menggunakan takal supaya ia dapat diangkat dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Kapal menangkap ikan menggunakan takal untuk mengangkat pukat dari air. Kita menggunakan takal untuk mengangkat timba berisi air di perigi. Kita juga menggunakan takal untuk menaikkan bendera pada tiang bendera. Di tapak pembinaan, takal digunakan untuk mengangkat objek yang berat. Takal digunakan pada joran untuk mengangkat ikan dari air. Takal adalah mesin ringkas yang mempunyai kegunaan penting dalam kehidupan harian kita. Selain takal tetap tunggal, terdapat juga jenis-jenis takal yang lain iaitu takal bergabung dan takal bergerak. Takal bergabung adalah gabungan takal tetap dan takal bergerak. Takal bergerak bebas untuk bergerak ke atas dan ke bawah dan beban disangkutkan pada roda takal. Mari kita lihat pada bahagian-bahagian takal. Takal bergabung terdiri daripada takal tetap, tali, takal bergerak dan beban. Takal bergerak terdiri daripada tali, takal bergerak dan beban. Apakah kegunaan takal bergabung dan takal bergerak? Kedua-duanya digunakan untuk mengangkat kabin lift. Kedua-duanya juga digunakan untuk mengangkat pencuci tingkap yang mencuci tingkap di bangunan tinggi. Takal juga dapat menggerakkan tangga bergerak ke atas dan ke bawah. Ia juga digunakan untuk mengangkat beban yang berat pada derik minyak. Takal dapat mengangkat bahan-bahan di tapak pembinaan. Ia juga digunakan pada peralatan senaman di gimnasium. Okey, itu serba sedikit penerangan tambahan menggunakan animasi lah, lebih mudah nak jelaskan kamu bagaimana fungsi takal itu. Saya ulang semula, takal merupakan satu contoh mesin ringkas. Selain daripada takal, apa lagi mesin ringkas yang ada di sekitar kita yang selalu kita jumpa? Cuba fikirkan. Okey. Sebenarnya selain daripada takal, macam basikal juga merupakan satu mesin ringkas yang menggunakan dia ada prinsip lain pula. Okey, jadi apa yang kita nak belajar hari ini ialah tentang mesin. Okey. Untuk pelajaran akan datang, okey, kita akan cuba mengaplikasikan ataupun membina takal ni, dan juga kita nak tengok konsep takal ni bagaimana ia berfungsi. Okey, ada pertanyaan lagi untuk takal ni? Sekiranya ada, nanti pada perjumpaan yang akan datang boleh ajukan soalan. Okey, pada form yang kamu buat ni, okey, selepas selesai video ni ada beberapa soalan untuk mengukuhkan pemahaman kamu terhadap topik yang kita belajar ni. Okey, selamat menjawab, dan sekiranya ada keraguan boleh bertanya. Okey, dan juga isikan sedikit soal sidik lah, refleksi tentang pelajaran kita hari ini.
Okey, baiklah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.